Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹早安， Shalom. 平安。 Saudara, saya bersyukur hari ini boleh ada kesempatan bersama dengan saudara di tempat ini. 感谢主，我可以与众弟兄姐妹在主的殿中来敬拜他。 Saya membawa salam dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tempat saya melayani Tuhan saat ini. 我也代表大使命神学院，就是我服侍的这个神学院来问候大家。 Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung adalah sekolah teologi yang berada di bawah naungan Sinode GKY. 大使命神学院是在我们总会基督耶稣的总会底下的一所神学院。 Dan kami bersyukur karena jemaat-jemaat Tuhan di Sinode GKY termasuk di GKY Pluit ini sangat mendukung pelayanan kami untuk mendidik dan membentuk hamba Tuhan. 我们也感谢主，在基督耶稣总会底下的所有的堂会都很支持我们大使命神学院。 Kiranya Tuhan memberkati saudara untuk apa yang sudah saudara lakukan melalui seminari kami. 但愿上帝祝福众弟兄姐妹的这个服侍与侍奉。 Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. 在我们还没听主的话之前，我们先来祷告。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena di tengah-tengah ibadah kami boleh menyembah Tuhan dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. 主，我们感谢你，因为在我们的敬拜当中，我们可以敬拜你，并且现在我们要聆听你的话。 Kami berdoa supaya kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Roh-Mu yang kudus itu menguasai setiap kami. 主，我们祷告，求你莅临在我们当中，也求圣灵充满我们每一位的心。 Sehingga ketika firman Tuhan ini dibaca dan diberitakan, hidup kami boleh dihiburkan bahkan diubahkan oleh Tuhan. 就是当我们思想读你的话语的时候呢，你的话语可以安慰、坚固我们每一个人。 Dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan, mohon Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar firman Tuhan. 主，我们以谦卑的心来到你的面前，要领受你的话语，求主向我们每个人说话。 Ini doa kami dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告感恩，是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan 弟兄姐妹，我们打开我们的圣经， di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 是在哥林多前书12章 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. 第4到11节。 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. 哥林多前书12章第4到11节。 Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan yang kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 哥林多前书12章第4到11节，恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。 又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，
又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。 Demikian firman Tuhan. 读经到此。 Saudara sekalian, 2 bulan yang lalu ada sebuah perlombaan nasional yang diadakan di STT Amanat Agung. 弟兄姐妹，在2个月前，在我们大使命神学院举办了一项这个全国性的一个比赛。 Perlombaan ini saudara diikuti oleh banyak sekolah teologi di Indonesia yang mengutus mahasiswa-mahasiswa teologi yang terbaik untuk datang dan berlomba. 在这项比赛中呢，在这个全国的这个许多的神学院差派了他们最聪明的这个学生来参加了这项比赛。 Jadi ada banyak anak-anak muda yang datang ke STT Amanat Agung untuk berlomba dan menunjukkan kemampuan mereka. 所以有许多年轻人来到我们大使命神学院来参加这项比赛。 Saudara, banyak orang yang menonton pertandingan itu dan mereka sangat kagum kepada anak-anak muda yang begitu muda tetapi begitu hebat pengetahuannya. 所以有许多人在看这项比赛，有许多的这些年轻人，他们很聪明，他们都有非常上帝赐给他们那么大的知识。 Jadi di sela-sela acara itu saudara-saudara berkumpullah beberapa orang lalu ngobrol-ngobrol dan salah seorang itu berkata begini. 在这个比赛节目中呢，那么聚集了一群人，那他们其中一个就这样子说： Anak-anak ini anak-anak yang pinter dan hebat-hebat. 这些孩子们都是很聪明、很厉害的。 Mereka ini akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. 他们会成为上帝所使用非凡的神仆们。 Jadi saudara, mereka lihat ada orang yang pinter, langsung mereka pikir bahwa orang yang pinter ini bisa melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa bagi Tuhan. 他们看到这些聪明的这个年轻人，他们就想说，这位年轻人会蒙主使用去做这个伟大上帝的事工。 Mereka lihat ada orang-orang yang punya kemampuan yang hebat, lalu langsung dalam pikiran mereka ini adalah tanda bahwa Tuhan akan memberkati dan orang-orang ini akan punya pelayanan yang berhasil di hadapan Tuhan. 他们看到这些那么聪明的人，他们就认为上帝非常祝福他们，上帝也必定来使用他们在上帝的这个事工上。 Saudara, pemikiran seperti inilah yang ada di dalam gereja Korintus dalam perikop yang tadi kita baca. 这事件就是在刚才我们所读的这个哥林多前书所发生的事情。 Di gereja Korintus, saudara, ada banyak orang-orang yang punya kemampuan yang hebat di dalam pelayanan mereka. 在哥林多教会的会友们，有许多这个充满这个能力、有恩赐的会友们。 Ada orang-orang yang bisa berbahasa roh. 有些人能说这个方言的， Ada orang-orang yang bisa mengadakan mukjizat. 有些人会行异能的， Ada orang-orang yang kalau ada lihat orang sakit lalu dia berdoa tumpang tangan, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. 有些人看到病人为他们祷告就会被医治的。 Saudara, gereja itu dipenuhi dengan orang-orang dengan kuasa yang luar biasa. 这个教会充满了上帝的能力。 Dan karena kehebatan mereka yang luar biasa dalam melakukan pelayanan itu, ada banyak di antara mereka yang berpikir bahwa pelayanan ini berhasil dan sukses itu karena mereka punya kemampuan yang luar biasa. 就是因为他们在这个侍奉上能行这些非凡的事，所以不少在他们当中就会认为说，他们之所以在他们的侍奉上能成功，是因为他们拥有自己的能力。 Mereka berpikir bahwa pelayanan mereka itu bisa begitu luar biasa, penuh dengan kuasa, dan Tuhan pakai mereka karena mereka punya kemampuan melakukan hal-hal yang spektakuler yang orang lain nggak bisa. 他们认为他们在上帝所托付他们在这个侍奉上能行一些非凡的事，是因为他们自己有非凡的能力。 Saudara, kalau kita mau jujur, yang berpikir seperti itu kan bukan cuma jemaat di Korintus saja. 弟兄姐妹，如果要诚实的话，有这种想法的人，不只在哥林多教会的会友们而已。 Kita juga sering kali pikir begitu, bukan? 我们也常常有这样的想法，不是吗？ Misalnya saudara, kalau kita lihat ada orang pinter nyanyi atau pinter main musik. 比如说，我们看到某些人很会唱诗，很会弹这个乐器。 Lalu kita cepat-cepat tawarkan pelayanan untuk jadi liturgis atau pemain musik di gereja. 我们就会叫他来参与这个唱诗班的这个侍奉，或者弹这个乐器的侍奉。
Karena kita pikir saudara, orang-orang seperti inilah yang bisa main musik dengan bagus, yang bisa nyanyi dengan bagus. Mereka ini yang bisa membawa orang datang menyembah kepada Tuhan. 因为我们想说，就是这样的人，他们很会唱诗，很会弹乐器，因此他们会这个带来更多的人来到主的面前。 Lalu kita lihat ada orang yang pintar ngomong di depan orang lain dan pintar memimpin. 然后我们又看到有些人很会说话，很会这个带领的。 Lalu kita cepat-cepat tawarkan orang-orang itu untuk menjadi guru sekolah minggu. Kamu kan pintar ngomong, bisa cerita sekolah minggu dong. 我们就快快的就叫这人参与这个主日学老师的这个侍奉，因为你很会带领，很会说话嘛。 Kamu pintar mimpin, boleh dong jadi pengurus atau jadi majelis. 你很会带领，你可以成为这个执委或者成为执事。 Kalau ada yang bisa pintar ngomong, pintar mimpin, dia bilang cocok jadi hamba Tuhan. 如果有些人很会说话，又很会带领，那你很适合当神仆。 Kita lalu lihat ada orang yang hidupnya sukses, punya bisnis besar, uangnya banyak. 然后我们又看到有些成功的这个商业人，他们也是拥有很富有的这个财富。 Lalu kita langsung pikir kalau orang seperti ini jadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan, maka dia bisa melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. 那如果这个人在教会里侍奉的话，那么他就会为主做一些非凡大的事。 Apalagi kalau mereka bawa persembahan yang besar kepada Tuhan, bukan? 尤其他们也带着这个大的奉献来到教会。 Setelah kita pikir karena apa yang mereka punya dan apa yang mereka bisa, maka mereka adalah orang-orang yang cocok untuk melayani Tuhan, yang akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. 我们会想说，我们也认为，如果某某人拥有一些东西，也是有一些的能力，他们就很适合来在教会来服侍上帝，会蒙上帝重用他们。 Yang lebih parah lagi saudara adalah kalau kita ini seringkali memberikan kesempatan pelayanan kepada orang-orang hanya karena dia mampu melakukannya. 更糟糕的是，我们常常把一些侍奉交给某些人去做，只是因为单单他有能力而已。 Satu kali saudara setelah saya pelayanan di gereja, lalu saya diajak makan siang oleh 2 orang anggota majelis jemaat. 有一次我在某个教会这个侍奉完之后呢，有2位执事呢邀请我去吃午餐。 Waktu kami tunggu makanan itu tiba, lalu 2 orang majelis ini tiba-tiba cerita kepada saya bahwa gereja mereka itu akan mengadakan pemilihan penatua jemaat. 当我们还在等这个菜、这个食物还没送来的时候呢，这2位执事就向我说，我们的教会正在要举行这个选举新一任的执事。 Salah satu kandidat yang kuat yang hampir pasti terpilih itu adalah salah seorang yang paling kaya di gereja itu. 其中一位候选人是在我们教会里其中一个最富有的这个会友，也是很肯定他会选为我们的教会的执事。 Pada waktu pembangunan gereja itu, orang ini adalah orang yang memimpin pembangunan gereja sehingga gerejanya bisa begitu megah. 当这个我们教会建堂的时候呢，这个人也是带领这个建堂的这个事工，因此这个建堂的这个事工成功的完成。 Dia juga berikan uang yang banyak untuk bangun gereja itu. 他也在这个建堂的事工上给予很多的奉献， Dia juga sering tolong gereja pada waktu gereja membutuhkan bantuan. 也常常在教会需要帮忙的时候呢，他也这个付出给予这个帮助。 Misalnya kalau ada ruangan gereja yang sudah rusak, lalu dia bisa panggil anak buahnya untuk memperbaiki bangunan yang rusak. 比如说，在我们教会里有某个这个教室或者房间有坏的，他会差派他的属下来修理。 Kalau gereja kurang dana untuk pelayanan, misalnya mau pergi misi, orang ini yang akan memberikan persembahan buat gereja. 比如说，在教会里要举行某些这个差遣的这个事工，或者某些的这个活动有资金的缺少，那么这个人就会奉献来帮助。 Dia juga orang yang mampu berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar gereja, misalnya untuk urusan keamanan atau berurusan dengan pemerintah. Orang ini luar biasa. 他这个人也有能力去处理教会以外的事情，比如说安全的事情，或者与政府单位有关的事情。
Tapi persoalannya cuma satu, saudara. 但是问题只有一个， Orang ini adalah orang yang dikenal tidak punya kerohanian yang baik. 这个人没有拥有好的属灵的生活， Bahkan di luar sana di masyarakat dia punya reputasi yang jelek sekali. 在社会中他拥有不好的一个名誉， Dia dikatakan punya bisnis yang seringkali tidak jujur. 他拥有一个不诚实的这个生意， Bahkan dia digosipkan suka main perempuan di luar sana. 人家也说他喜欢这个犯奸淫。 Saudara, 2 orang majelis jemaat yang cerita kepada saya ini, mereka bingung sekali karena orang ini punya kemampuan melakukan banyak pelayanan. 这2位执事他们觉得非常的疑惑，因为这个人他能做许多的事情。 Dan kalau orang ini tidak terpilih menjadi penatua, maka pelayanan di gereja bisa susah. 如果这个人呢没有被选上成为执事，那么教会的一切的侍奉就会遇到困难。 Lalu mereka tanya, bagaimana dong begini? 然后他就问我要怎么办呢？ Saya lalu katakan begini kepada mereka. 然后我就对他们说， Saya katakan, 我说 Tuhan tidak pernah pilih orang untuk melayani Tuhan karena kemampuannya. 我对他们说，上帝从来不会按照人的能力来选择这个人来侍奉他。 Pekerjaan Tuhan tidak pernah dibangun oleh apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. 上帝的事工从来不是建造在我们所拥有的是什么，我们所能的是什么。 Pekerjaan Tuhan itu dibangun hanya karena Tuhan berkenan kepada hidup seseorang dan mau memakai hidup orang itu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. 上帝的事工是按照一个人愿意把自己摆上给上帝来使用，上帝就喜悦他，就重用他在他的事工上。 Di sepanjang sejarah, saudara, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak mampu, orang itu yang justru dipanggil dan dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. 在历史中，我们也看到，就是那些自己认为没有能力的人，才蒙主来使用他们在上帝的事工上。 Kalau Tuhan pilih orang melayani karena dia pinter ngomong, maka dia tidak akan pilih Musa, karena Musa itu orangnya gagap dan tidak bisa berbicara di depan umum. 如果上帝选人是因为他的口才好的话，那么上帝就不会选择摩西了，因为摩西是拙口笨舌的人。 Tentu Tuhan itu akan lebih pilih Harun kakaknya yang pinter ngomong itu untuk menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan. 当然，上帝更会选择亚伦他的哥哥，因为亚伦更有这个说话的这个能力，可以把主的话传扬在众人面前。 Kalau Tuhan pilih orang untuk melayani karena penampilannya, Tuhan tidak akan pilih Daud untuk melayani Tuhan. 如果上帝选的人是因为他的外表，那么上帝就不会选择大卫了。 Sebab Daud itu tidak segagah kokoh-kokohnya saudara-saudaranya yang tinggi besar dan gagah perkasa seperti pahlawan perang. 因为大卫没有比他的哥哥们那么的这个壮大，像这个打仗的英雄一样。 Kalau Tuhan pilih orang karena kekayaannya, Tuhan tidak akan pilih murid-muridnya. Tuhan akan pilih orang-orang yang kaya raya menjadi muridnya, anak muda yang kaya. 如果上帝选择人是因为他的财富的话，那么上帝就不会选择他的门徒们是又穷的这个也没有学历的这个渔夫们，他就会更会去选那些富有财富的年轻人了。 Tapi sebaliknya Tuhan memilih nelayan yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pendidikan itu untuk menjadi murid-muridnya. 相反了，上帝却选择了那些又穷又没有学历的渔夫们成为他的门徒。 Semua orang yang dipakai Tuhan ini mereka punya satu kesamaan, saudara. 这些蒙主使用的人呢，他们有一个共同点， Yaitu mereka melayani bukan karena kemampuan mereka. 就是因为他们侍奉不是因为他们有能力， Mereka dipakai Tuhan bukan karena kelebihan mereka. 他们蒙主使用不是因为他们的优点、他们的长处，
Tetapi karena kemurahan kasih karunia Tuhan yang mau memakai mereka dan mempercayakan pelayanan itu bagi mereka. 是因为上帝的恩赐、上帝的怜悯，才要使用他们参与在上帝的事工上。 Dan orang-orang yang menerima anugerah Tuhan itu mereka mengerjakan pelayanan yang Tuhan kasih dalam hidup mereka dengan sekuat tenaga, bukan mengandalkan kemampuan mereka, tetapi dengan bersandar kepada kuasa Tuhan. 这些领受上帝恩典的人，他们在侍奉上不是依靠自己的能力，而是依靠上帝所赐给他们的能力去完成上帝的事工。 Kepada orang-orang seperti ini Tuhan menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus. 像这样的人，上帝会以他的能力，透过圣灵来帮助他们。 Dan Roh Kudus memperlengkapi orang-orang ini dengan bermacam-macam karunia untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. 圣灵也以这个恩赐来装备他们，好让他们可以在主的这个事工上来完成。 Alkitab yang baru kita baca tadi berkata ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai pekerjaan yang ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu di dalam semua orang, dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 刚才我们的经文告诉我们说，恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位。在众人里面运行一切的事，圣灵显在个人身上，是叫人得益处。 Dengan kata lain saudara, semua karunia yang dipunyai oleh pelayan-pelayan Tuhan, 换句话说，上帝的仆人所拥有的这些恩赐的， segala jenis pekerjaan pelayanan yang saudara lihat di dalam rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan, 在主的殿中或者在教会以外，我们所看到各样的这个服饰， semua mukjizat dan perkara ajaib yang terjadi ketika orang melayani Tuhan, 这一切在侍奉上所发生的异能和奇妙的事， semua itu bukan dikerjakan oleh manusia atau oleh karena kekuatan manusia. 这一切不是因为人的能力去做得到的，而是靠着上帝的能力做得到的。 Semua itu dikerjakan oleh Allah dan kuasanya. 这一切都是由上帝的能力所做的。 Saudara, memang saudara tanpa melayani Tuhan sekalipun, kalau saudara nggak melayani Tuhan, saudara ada di luar gereja ini, kita sudah memang punya berbagai kemampuan di dalam hidup kita. 当然，虽然我们没有在教会里服侍的话，其实在我们生活当中，我们每个人都拥有个人不同的这个能力。 Kita mungkin pinter mimpin, saudara. 或许我们在这个领导上有能力。 Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mungkin jauh lebih bagus mimpinnya daripada kita. 可能那些不信主的人，他们的这个领导能力还比我们信主的人还要强。 Kita mungkin tidak percaya Tuhan pun bisa punya kemampuan untuk berbicara dengan baik. 我们不信主的人呢，我们在众人面前也向众人说话的能力很好。 Kita mungkin bisa menasehati orang, menghibur orang. 或许我们也能这个劝勉人、兼顾人。 Kita mungkin punya hati yang belas kasihan, mau memberi kepada orang. 我们有一颗怜悯的心，要施给予别人。 Dan punya macam-macam kemampuan dalam hidup kita. 在我们生命当中，也有种种不同的这个能力。 Ini semua saudara adalah kemampuan manusiawi yang bisa dimiliki baik oleh orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 这一切都是人的能力，是信主或不信主的人都能拥有的能力。 Tapi waktu Roh Kudus mau pakai hidup kita dan mau hadir di dalam hidup kita, 但是当圣灵要莅临在我们的心里，要在我们的生命当中使用我们的时候， Dia mengubah apa yang kita punya dan apa yang kita bisa itu 他改变了我们所拥有的，我们所能的， dari sesuatu yang manusiawi
menjadi sesuatu yang rohani. 从人的这个东西成为属灵的东西了， Dari sesuatu yang natural menjadi sesuatu yang supranatural. 从一个自然的东西成为这个超自然的东西了。 Semua itu untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. 这一切都会蒙主使用在他的事工上。 Bahkan saudara, Tuhan itu seringkali membuat kita yang tadinya kita nggak mampu apa-apa, tetapi Tuhan memenuhi kita dengan kemampuan-kemampuan yang ajaib untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. 甚至主常常使我们本来这些没有能力的人，他就用他奇妙的能力来充满我们，使我们能在他的事工上来完成。 Semua ini saudara Tuhan berikan kepada kita karena Dia tahu bahwa pekerjaan yang rohani tidak dapat dikerjakan dengan kemampuan manusiawi. 这一切的怜悯恩赐，上帝赐给我们，是因为他知道属灵的这个工作不可能以我们人的能力去完成的。 Pekerjaan yang rohani hanya bisa dikerjakan dengan karunia rohani yang Tuhan berikan, yang berasal dari Tuhan saja. 属灵的工作只有能靠这个属灵的恩赐，就是上帝所赐给我们的这个恩赐，透过圣灵，我们才能完成这个属灵的工作。 Dan untuk mengerjakan pelayanan yang bermacam-macam itu ada pelayan Tuhan yang Tuhan berikan karunia hikmat. 要来完成这个各样上帝的事工，上帝会赐给我们个人不同的这个恩赐。 Ada yang Tuhan kasih karunia berkata dengan pengetahuan. 有上帝赐给人这个智慧的言语， Ada yang Tuhan kasih kemampuan untuk berbahasa roh. 上帝也赐给这个说方言的这个恩赐。 Ada yang Tuhan kasih karunia kalau dia berdoa orang bisa sembuh. 有些人上帝赐给他为病人祷告得医治的能力。 Ada orang Tuhan kasih karunia mukjizat, dia bisa usir setan dan lain sebagainya. 上帝也赐给某些人这个恩赐，能这个赶鬼的。 Ada Tuhan kasih karunia mengajar, karunia memimpin, karunia memberi, dan macam-macam karunia yang 上帝 lain. 也给予这个教导的恩赐，施给的恩赐，还有等等的这个恩赐。 Sudah waktu kita melayani Tuhan dengan semua karunia yang Tuhan berikan ini, kita itu bukan lagi menggunakan kemampuan manusiawi kita, tetapi kita mengandalkan kuasa yang berasal dari Tuhan. 当我们依靠上帝所赐给我们的这个恩赐去侍奉他的时候呢，那么我们就不是用我们依靠我们人的能力去完成上帝的事工了。 Itulah sebabnya saudara, tidak boleh ada seorang pun yang boleh merasa dirinya hebat kalau pelayanannya begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. 所以呢，没有一个人，如果他能完成一个非凡的侍奉的时候，可以自夸自己的。 Tetapi tidak boleh juga ada orang yang tidak mau melayani Tuhan karena mereka merasa tidak punya apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. 但是也没有人可以不侍奉主的，只是因为他们认为他什么都没有，他也没有什么能力。 Apapun pelayanan yang kita kerjakan buat Tuhan, semuanya saudara itu disertai dengan kuasa yang melimpah-limpah oleh Roh Kudus. 我们所为主所做的一切，上帝会透过圣灵来这个充满我们他的能力。 Saudara, kalau kita waktu melayani mengandalkan kuasa Roh Kudus, di situ baru kita bisa melihat kuasa dan mengalami karya Tuhan yang besar melalui hidup kita. 当我们在侍奉上依靠圣灵的能力的时候呢，我们才看得到上帝在我们这个软弱的这身体上彰显了他的能力。 Hanya orang yang bersandar kepada kuasa Tuhan, orang-orang seperti itu yang bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengubah hidup orang lewat pelayanan kita. 只有唯靠上帝的能力来侍奉的人，这样子的人才能透过他的这个侍奉，能改变众人的这个心。 Kita perlu melayani sehingga setiap kali orang melihat hidup kita atau orang lain kalau lihat pelayanan kita, mereka itu melihat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah di dalam pelayanan kita itu bukan berasal dari dalam diri kita. 当我们在侍奉上
看自己的时候，或者别人看我们的侍奉上的时候呢，人家才会发现，看到那些充满在我们身上的这个能力，不是来自于我们自己的能力，而是来自于主赐给我们的能力。 Pada waktu mereka melihat betapa hebatnya pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, mereka tahu bahwa itu bukan karena kita mampu, bukan karena apa yang kita punya, tetapi hanya karena Allah dan Allah saja. 当人看到我们在侍奉上能做到这个非凡的这个事工的时候呢，人们知道我们不是靠着自己的能力去完成的，而是看到主在我们身上所赐下那丰盛的能力去完成的。 Saudara, melayani dengan bersandarkan kuasa Tuhan juga membuat kita selalu ingat bahwa waktu kita melayani bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kita bersama sebagai umat Tuhan. 当我们侍奉主要依靠上帝的能力的时候，我们知道我们在侍奉上不是因为自己要得益处的，而是我们在侍奉上要叫众人得益处。 Semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, semua kuasa yang menyertai pelayanan kita, itu diberikan kepada kita bukan supaya kita makin dikenal orang atau untuk membawa keuntungan pribadi dalam hidup kita. 这一切就是上帝的恩赐，还有的能力所赐给我们在侍奉上的，不是为了要自己的名义显出自己更出名，而是我们是要 荣耀上帝的名，好让我们可以彰显上帝出来。 Semua itu saudara Tuhan berikan kepada kita supaya lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, banyak orang diberkati, banyak orang kenal Tuhan, banyak orang bertumbuh di dalam Tuhan. 上帝赐给我们这一切，他的恩赐以他的能力，好让透过我们的侍奉，更多人更认识主，更多人可以来到主的面前，接受主，成为他个人的救主。 Kita bisa dipakai oleh Tuhan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita menyerahkan hidup kita yang bukan siapa-siapa ini dan tidak punya apa-apa ini di tangan Tuhan yang penuh kuasa. 我们可以蒙主使用，在侍奉上成为众人的祝福，因为我们知道，我们这个什么都不是的人，我们什么都没有的人，只是愿意把我们的生命交在主的手里，让他来使用我们。 Saudara, kurang lebih 150 tahun yang lalu ada seorang anak gadis yang kecil yang berdiri di depan pintu gereja yang tidak terlalu besar gerejanya. 弟兄姐妹，大概有150年前呢，在某个小教会呢，在这教会的门口站着一位小女孩。 Anak gadis itu menangis di depan pintu gereja itu sampai pendetanya lewat dan kemudian melihat anak ini menangis, lalu pendeta itu tanya kenapa dia menangis. 这位小女孩站着在那边哭泣，然后呢，这位牧师就来到她的面前问她说：“你为什么哭呢？” Anak kecil ini berkata, saya nggak bisa ikut sekolah minggu karena gerejanya sudah penuh. 这位小女孩说：“我不能参加主日学，因为主日学的里面的座位已经坐满了。” Lalu pendeta itu lihat anak gadis kecil ini atas ke bawah, pakaiannya kotor, kumuh, sobek-sobek. Lalu dia tahu bahwa anak ini nggak bisa masuk ke gereja karena pengurus gereja bilang anak pemulung tidak boleh masuk ke gereja. 这位牧师就看这个小女孩，她的这个衣裳、她的穿着，并且她的外表很不整齐。这个牧师就知道了，这位小女孩不可以去参加主日学，是因为她这个外表不好，她的不整齐的这个衣裳。 Lalu pendeta tuh bawa anak gadis kecil itu masuk ke gereja, pergi ke ruangan sekolah minggu, lalu mencarikan anak gadis ini sebuah tempat duduk yang masih kosong. 然后这位牧师就带着这小女孩到了主日学那里，就是请她进去，给她一个座位，坐在那边参加主日学。 Anak itu begitu terharu perasaannya hari itu, dia sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan dia kesempatan untuk ikut sekolah minggu. 这位小女孩就她的心很感动，感谢主，她可以这个参加主日学。 Sejak saat itu dia rajin pergi ke sekolah minggu. 从那一天之后，她就非常殷勤的去参加主日学了。 Tapi sayangnya saudara, 2 tahun kemudian gadis kecil ini jatuh sakit dan kemudian meninggal di tempat tinggalnya
di perkampungan yang kumuh. 但是很可惜的，2年之后呢，这位小女孩在她的住所，就是贫民窟区那边，她生病而去世了。 Lalu orang tuanya datang ke gereja, ketemu pendetanya, lalu minta supaya gereja memimpin pemakaman anak gadis kecil ini dengan sangat sederhana. 然后她的父母就来到这个教会，请牧师给她举办一个简单的一个葬礼。 Sesudah pemakaman itu selesai, lalu orang tuanya ke kamar anak gadis kecil ini kemudian merapikan tempat tidurnya. 这个葬礼这个完之后，她的父母亲就去她的女儿的这个房间整理她的这个床铺。 Lalu orang tua gadis itu menemukan di tempat tidurnya ada sebuah dompet yang sudah tua, yang kotor dan sobek-sobek. 然后他的父母在他的床中就发现了一个很破旧的一个钱包。 Kemungkinan gadis kecil itu ketemu dompet itu di tong sampah. 很可能这位小女孩就是找到这个破旧的这个钱包在垃圾堆中。 Di dalam dompet itu ditemukan uang receh 57 sen dan satu cari kertas yang ditulis oleh anak itu. 在这个破旧的钱包里，他们就发现有一些钱，就是57毛钱，还有一张小的纸条。 Kertas itu isinya demikian. 这张纸条就这样写的。 Anak itu bilang, uang ini untuk membantu pembangunan gereja, untuk gereja supaya bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak yang bisa datang ke sekolah minggu. 他说这些钱是要奉献给教会，好让教会可以扩展他的教堂，好让他的主日学可以扩大，好让更多的小孩子可以有座位来参加这个主日学。 Rupanya dalam 2 tahun ini gadis kecil ini terus berpikir bagaimana dengan anak-anak yang nasibnya sama dengan dia yang tidak bisa ikut sekolah minggu. 原来在这2年里，这位小女孩不断的为着跟她同命的小孩子，想说他们不能在主日学那边参加主日学，因为座位不够。 Tapi nggak banyak yang dia bisa perbuat karena dia seorang anak yang masih kecil dan dia lahir dalam keluarga yang sangat miskin. 但是她能做的很有限，因为她只是一位小女孩，然后她也出生在一个非常贫穷的家庭里。 Sebagai anak yang masih kecil, yang tidak punya banyak uang itu, dia kumpulkan 57 sen dan dia taruh itu di tangan Tuhan. Dia beri kepada Tuhan. 身为一位小女孩，她没有什么能力，但是她却把收集了、存了这个57毛钱，放在这个破旧的这个钱包里，想要来奉献给上帝，好让上帝能使用在这个扩展教会的施工上。 Ketika pendeta gereja itu membaca kertas itu, hatinya sangat terharu. 当这位牧师读到这小女孩的纸条所写的话，他感到非常的感动。 Pendeta itu bawa dompet itu dan kertas itu ke gereja dan dia kasih tahu kepada jemaatnya, dia tantang jemaatnya di mimbar. 然后这位牧师就带着这个小女孩破旧的这个钱包以及她的这个纸条，来到教会中，在讲台上挑战会友们。 Waktu jemaat dengar itu, mereka sangat terharu sekali dan mereka mulai menggalang dana untuk mewujudkan mimpi anak kecil ini memperluas gereja itu. 当会友们听到这小女孩所留下来的这个话，他们就非常的感动，他们就收集了这个资金，想要来扩建他们的教会。 Tapi jemaat di gereja itu juga tidak terlalu banyak sehingga uang yang dikumpulkan juga tidak terlalu besar. 因为这个是小教会，会友也不多，所收集到的这个钱也不多。 Lalu kisah ini didengar oleh sebuah surat kabar, sebuah koran yang mempublikasikan kisah ini. 然后有一间报社听到了这个消息，然后就把这个消息刊登在这个报纸上。 Ada seorang kontraktor yang membaca kisah ini sangat terharu hatinya. Lalu dia bilang kepada gereja itu, saya punya sebidang tanah, tidak terlalu jauh dari gereja. Saya akan jual kepada gereja dengan harga 57 sen saja. 然后有一位这个建筑承包商读到了这个新闻，心里非常感动，然后他就来到这个教会里，就向教会说：“我有一块地皮靠近你们的教会，然后我就卖给你们，只是57毛钱。”
Saudara, bukan hanya kontraktor ini, ada banyak orang dari mana-mana mendengar kisah ini. Mereka sangat terharu memberikan persembahan kepada Tuhan. 不止这位承包商受到感动，还有其他的这个人们也受到了感动，然后他们也是捐款了。 Dalam 5 tahun, 57 sen tadi itu berubah menjadi 250.000 US dollar. 在5年内，原本这个57毛钱，因为大家的感动捐款，就变成了25万元。 Ini 150 tahun yang lalu, 250.000 US dollar itu begitu besar jumlahnya. 这个是150年前的事情，在当时，这个25万美元是一大笔的款。 Dengan uang itu kemudian dibangun sebuah gereja yang besar, kapasitas tempat duduknya bisa muat 3.300 orang. 然后他们就用这些款来建造、扩展他们的教会，可以容纳3300人。 Bukan hanya gereja, mereka bisa bangun sebuah universitas yang diberikan nama Temple University. 他们不只建造、扩展他们的这个教堂，他们也建造了一所大学。 Bukan hanya bangun gereja, bukan hanya bangun universitas, uangnya masih cukup untuk bangun rumah sakit, dikasih nama The Good Samaritan Hospital. 他们不止这个建造他们的教堂，不止建造一所大学，他们还建造了一个这个医院。 Dan dengan uang yang sama, mereka membangun satu gedung yang khusus untuk sekolah minggu, yang dilengkapi dengan ratusan guru sekolah minggu. 他们也用了这个款来这个建造一个特别的大楼，就是为这个主日学而建的。 Supaya jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. 好让不要有一个小孩子们没有座位可以参加主日学的。 Di salah satu ruangan di gedung itu, kemudian dipajang foto anak kecil itu dan uang 57 sen. 在某个房间，这就是在这个大楼里面的某一个房间，就挂着了这个小女孩的照片，以及她的那个57毛钱在那里。 Foto itu, saudara, adalah sebuah peringatan bahwa anak yang kecil dengan kemampuan yang kecil bisa dipakai oleh Tuhan yang besar untuk melakukan pekerjaan yang besar. 这个照片呢，就是提醒众人，也是警告了这个众人，上帝能使用这个小女孩那么微小的她的能力，来用在上帝伟大的事工上。 Saudara, sama seperti Tuhan memakai gadis kecil ini, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saudara, untuk punya pekerjaan yang besar di dalam Tuhan. 正如上帝能使用这位微小的这个小女孩，上帝也能使用弟兄姐妹你们众人在上帝的事工上。 Saudara, apa yang kita punya itu bisa saja kecil, tetapi ketika kita serahkan ke tangan Tuhan, itu bisa menjadi hal yang besar yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. 是的，我们所拥有的可能是很微小，但是当我们把我们这个微小，我们所拥有的交托在上帝的大能的手里的时候，上帝就会使用我们来完成他伟大的事工。 Saudara, hari ini Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kita untuk dipakai di dalam pelayanan. 弟兄姐妹，今天上帝要赐给弟兄姐妹机会来侍奉他。 Tuhan bukan cari orang yang hebat. 上帝不是要寻找厉害的人， Tuhan bukan cari orang pinter. 上帝不是在寻找聪明的人， Tuhan bukan cari orang yang mampu. 上帝也不是在寻找有能力的人， Tuhan bukan cari orang yang kaya. 上帝也不是寻找富有的人， Tapi Tuhan cari orang yang mengasihi Tuhan dan yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan. 上帝却寻找那些爱他的人，甚至想把他的生命交给上帝的手中的人。 Tuhan mau cari orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. 上帝要寻找那些要去做、去完成上帝事工的人。 Kalau hari ini saudara belum pernah dalam hidup saudara melayani Tuhan, 弟兄姐妹，若你们在你们生命里，今天你们还没有参与侍奉， kalau sampai hari ini saudara belum pernah melihat tangan Tuhan bekerja lewat hidup saudara, 如果直到今天你们还没有看到上帝大能的手
在你的生命中动工的话， Mungkin Tuhan sedang memberikan kita satu kesempatan lagi untuk kita menggumulkan bagaimana caranya supaya hidup kita ini juga dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. 可能上帝再次的给你机会，好让你去侦查、思考，要怎么样来侍奉主，好让蒙主使用你成为他手上合用的器皿，成为众人的祝福。 Jangan pernah saudara kita mau hidup tanpa pernah melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang memakai kita di dalam pelayanan. 我们不要过着一个就是没有感受到上帝在你的生命里的这个感动和莅临，使用你在他的这个事工上的一个生活。 Jangan pernah mau hidup tanpa pernah jadi alat di tangan Tuhan untuk mengubah dan menyentuh hidup banyak orang. 你不要过着一个没有蒙主使用成为上帝合用的器皿来改变人的生命的一个人。 Mungkin yang kita punya tidak banyak. 或许我们拥有的不多， Mungkin kita tidak bisa banyak hal. 或许我们能做的也不多。 Tapi kalau saudara taruh hidup saudara di tangan Tuhan, 但是如果你把你的生命交在主的手中， dan saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan pakai hidupku untuk melayani Tuhan. 你向主说：“主啊，求你使用我，成为你手上合用的器皿。” Tuhan bisa pakai hidup saudara dan menyertainya dengan kuasa dari Allah. 上帝就会重用你，成为他手上合用的器皿，也把他的能力赐给你，来完成他的事工。 Saudara, di gereja ini ada banyak kesempatan saudara belajar melayani Tuhan. 弟兄姐妹，在我们的教会里有许多的侍奉，你们可以参与、可以学习的。 Di gereja ini ada banyak kesempatan untuk mencari dan menggunakan karunia rohani yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. 在这个教会里，你也可以使用上帝所赐给你的恩赐来服侍他。 Dalam gereja ini ada banyak kesempatan bagi saudara untuk mengalami dan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara lewat pelayanan. 在这个教会里，你也可以使用上帝所赐给你的恩赐来侍奉他，你来看到上帝在你身上的怜悯。 Pertanyaannya cuma satu, berapa banyak di antara kita yang mau dan rela datang kepada Tuhan untuk melayani dan dipakai oleh Tuhan? 问题是说，有多少人愿意来到主的面前，把他自己的生命摆上给上帝来使用呢？ Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu ini. 主，我们感谢你的话语。 Tuhan, kalau selama ini kami hidup belum melayani Tuhan, 主啊，若这么久以来，我们的生活没有侍奉你， kalau selama ini kami belum pernah melihat tangan dan kuasa Tuhan menyertai hidup dan pelayanan kami, 如果在我们生命当中，我们还没有看到主你大能的手参与在我们的生命中的话， Tuhan, kami mau serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. 主啊，我们要把我们的生命交在你的手里，让你来使用。 Kami mau hidup untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. 我们要荣耀你的名，成为众人的祝福。 Tuhan, kalau ada di antara kami orang-orang yang melayani Tuhan selama ini tetapi masih bersandar kepada kekuatan sendiri untuk kepentingan sendiri, Tuhan tolong ampuni kami. 主啊，若在我们当中还有我们是依靠我们的能力来侍奉主，也是为了自己的利益的话，求你饶恕我们。 Tolong kami supaya pelayanan kami sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan disertai oleh kuasa dari Tuhan saja. 主啊，求你帮助我们，好让在我们侍奉当中，只依靠你的能力。 Dan Tuhan kiranya memakai setiap kami dengan limpah kuasa Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 主啊，求你以你丰盛的能力来使用我们每个人，成为众人的祝福。 Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. 你的仆人向你为这个众弟兄姐妹祷告。 Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka dengan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan bahkan di dalam pelayanan mereka. 求主以你的能力还有丰盛的恩典，随着他们，无论在他们的生活上、工作上或者学业上等等。 Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这就是我们的祷告感恩。 Amin. 奉主耶稣的名，阿门。 Tuhan berkati saudara. 上帝祝福大家。